Assalamualaikum. Selamat petang. Okey, siapa yang baru masuk tu? Come on. Selamat petang. Waalaikumsalam. Okey. Okey, untuk tajuk petang ni, kita akan belajar tentang matematik tahun 4, 5 dan 6, bab 5. Okey, pertukaran unit untuk panjang. Okey, untuk sekolah rendah, darjah 4, 5 dan 6, dia ada perbezaan dia. Tapi the basic one tu, ni. Okey, sebab cikgu ajar basic dulu. Basic untuk tajuk panjang tu apa? Hari ni cikgu akan perkenalkan beberapa unit yang terlibat dalam panjang lah. Yang kilometer, cm, mm, meter. So, macam mana kita nak pertukaran unit tu? Saya darjah 6. Boleh. Soalan darjah 6, dia banyak tanya soalan yang melibatkan pecahan, soalan problem solving, yang melibatkan unit-unit bagi panjang ni. Tapi, kalau tak ingat pertukaran unit panjang, macam mana nak jawab? So, that's why cikgu kena ajar dulu pertukaran unit untuk panjang, and then baru kita go through soalan macam mana. Okay? Cikgu Yana sihat ke? Sihat. Alhamdulillah. Okey. Awak ada lagi seminggu kan sekolah? Lepas tu cuti. Dah ada plan ke? Cuti nak pergi mana? Ke mak suruh duduk rumah? Belajar. Cikgu baru live ke? Ya, baru je live. Saya live pukul 4 sampai pukul 5. Petang ni kita buat matematik tahun 4, 5 dan 6. Tajuk panjang. So, boleh nak ajak kawan-kawan ke, nak suruh adik ke masuk. Ataupun mak, kakak nak tolong belajar pun boleh. Saya baru masuk. Hai. Okey. Siapa yang dah get ready tu, make sure awak ambil buku nota untuk catat. Kemudian, alat tulis. Itu je. Alat tulis dengan buku nota. Kalau awak tulis sekarang, waktu cikgu ajar tu, awak tulis, awak akan lagi ingat. Nak dibandingkan, saya screenshot dulu lah cikgu. Nantilah baru saya salin. The power of nanti tu. Kadang-kadang nanti tu mungkin dia lepas saya live. Kadang-kadang nanti tu mungkin minggu depan. Kadang-kadang nanti tu mungkin dah terlupa. So bagi mengelakkan perkara tersebut berlaku, why not awak ambil buku nota terus catat. Jangan risau, cikgu ajar pelan-pelan je. So sempat awak nak tulis. Cikgu garang ke? Garang. Kalau ada student depan saya ni, terkencing-kencing dia. Mana ada, saya macam ni lah, tak garang pun. Okay, dah ready? Hari ni kita buat matematik tahun 4, 5 dan 6, tajuk panjang. Okay, kita akan tengok dulu pertukaran unit panjang. Dalam silibus darjah 4, 5, 6 ni, untuk ukuran panjang, apa unit yang kita gunakan? Adakah sampai inci lah dan sebagainya? Kaki? Tak. Okay, ada beberapa unit saja yang terlibat dalam silibus tahun 4, 5 dan 6 ni. Okay, dah. Alright, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Okey lah.
Alright, okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, hari ni kita buat matematik tahun 4, 5 dan 6, bab 5 iaitu panjang. Okay, dalam bab 5 ni kita ada panjang, jisim dan isi padu cecair. Tapi hari ni saya nak fokus kepada panjang dulu. Sebab untuk panjang ni dia ada beberapa unit. Kalau untuk jisim dan isi padu cecair tu hanya ada 2 unit. Jadi kita fokus panjang dulu. Sebab panjang ni ada 4 unit yang terlibat. Okay. So, first sekali, sebelum kita tengok kepada unit untuk panjang, okay, awak dah kenal waktu darjah 3, darjah 2 awak dah belajar. Kalau kita nak ukur panjang, kita kena guna unit yang sesuai kan? Katakanlah cikgu kata, cikgu nak ukur pemadam cikgu. Kelebaran pemadam cikgu. Ni, panjang pemadam cikgu. Cikgu nak ukur guna apa ya? Dan unit apa yang sesuai kalau kita nak ukur pemadam cikgu yang kecil ni? Awak kena tahu dulu. Kalau benda yang kecil, dia sesuai ukur guna apa? Unit apa yang terlibat? Okey, kalau saya nak ukur pemadam saya, nak guna apa ni? Benda apa yang paling senang sekali? Benda yang kita boleh jumpa untuk ukur pemadam. Pembaris, betul. Okey. So, kalau kita nak ukur pemadam yang kecil ni, kita boleh guna pembaris. Pembaris mana? Pembaris biasa macam ni boleh, pembaris panjang sikit tu pun boleh. Okey, kenapa guna pembaris, cikgu? Sebab dekat pembaris ni, kita ada unit cm. cm dan juga mm. Okey, cm dan juga mm. Mm yang mana? Yang garis kecil tu. Yang tu mewakili 1 mm. Manakala sifar 1, 2, 3, 4 yang ni nombor besar-besar ni mewakili sentimeter. Okey, macam mana nak ukur ni? Okey, katakanlah cikgu letak pembaris macam ni. Boleh awak nyatakan kat saya anggaran lah, cikgu nak nombor bulat je. Berapakah panjang pemadam cikgu? Dalam berapa cm? Berdasarkan pembaris dan pemadam cikgu ni, awak rasa dia dalam berapa cm ni? Kelebaran panjang bagi pemadam saya. Pandai tak baca? Macam mana nak baca? Ingat tak? 4 cm. Betul? Okey, betul. Pandai. Okey, cara kita nak baca bacaan daripada pembaris. First, ada 2 cara. Cara yang pertama, kita anjakkan objek kita ni, pemadam kita ni sampai sifar. Sampai sifar. Bukan sampai ujung pembaris. Bukan macam ni. No. Okay, sampai nombor sifar dekat pembaris tu. Macam ni salah lah. Anjak-anjak sampailah ujung pemadam tu sampai dekat sifar. Macam tu. Okay, make sure ujung pemadam tu sampai dekat sifar. Kemudian, ujung sekali ni, awak tengok bacaan dekat situ berapa ujung sekali. Oh, 4. Jadi, ni 4 apa? 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm. Okay, ni cara yang pertama. Anjakkan objek kita sampai depan sekali, sampai sifar. Tengok yang belakang. Oh, ini bacaan dia 4 cm. Okay, ini cara yang pertama. Cara yang kedua, kalau cikgu tak letak dekat sifar, cikgu letak macam ni. Cikgu letak kat nombor 5. Boleh tak kita ukur kalau cikgu letak macam ni? Salah? Betul. Boleh juga. Tapi cara nak kira dia lain sikit. Kalau cikgu nak ukur macam ni, macam mana? Akan ada juga soalan nanti dia letak pembaris macam ni. So, macam mana kita nak ukur kelebaran pemadam cikgu ni? 9 cm? Tak. Ya, betul. Akad print. Kita ambil bacaan akhir. Tengok yang ujung ni berapa? Yang ujung ni sampai dekat 9 kan? Jadi awak tulis 9 cm bacaan akhir dia. Bacaan awal pemadam kita depan sekali ni. Ni 5. 9 cm tolak 5 cm. Awak akan dapat 4 cm. Sama tak jawapan kita macam tadi? Sama? Jadi untuk kita ukur menggunakan pembaris ni dia ada 2 cara lah.
Sama ada nak letak macam ni boleh, bacaan akhir, tolak bacaan awal, ataupun nak anjak sampai jumpa sifar macam ni pun boleh terus baca. Kalau saya macam ni lagi senang lah. Tapi bergantung kepada soalan. Kadang-kadang dia bagi macam ni, kadang-kadang dia letak tengah-tengah macam tu. Okey. Jadi kalau dia letak tengah macam ni, ambil bacaan akhir, tolak bacaan awal. Awak akan dapatlah panjang tersebut. Okey, yang ni kalau cikgu nak ukur benda yang kecil, guna pembaris. Okey. So, awak boleh guna cm ataupun mm lah untuk benda yang kecil ni. Okey, kalau tadi kita ukur sama dengan 4 cm kan? Kalau kita kira garis yang halus-halus kecil-kecil ni, daripada sifar sampai 4 ni, dia ada 40 garisan kecil-kecil tu. Apa maksud dia cikgu? Yang kecil-kecil tu kan mewakili mm, jadi 40 mm. Kelebaran cikgu ni sama dengan 40 mm ataupun 4 cm. Okey. Objek kecil boleh pakai cm ataupun mm. Okey, katakanlah cikgu tanya, cikgu nak ukur ketinggian pintu bilik. Macam bilik awak kan, cikgu nak ukur ketinggian pintu bilik tu. Nak guna apa? Nak ukur guna apa? Apakah alatan yang sesuai untuk kita ukur panjang? Kalau awak nak ukur ketinggian pintu bilik awak, nak ukur guna apa? Nak ambil pembaris kecil-kecil ni ke? Berapa kali ulang nak sampai atas tu? Jenuh. Ada tak alat yang lebih sesuai? Tadi kita boleh guna pembaris. Okey, ada lagi tak alat pengukur yang lain? Tali boleh, tali. Okey, selain tali, bukan maksud saya kita utamakan alat pengukur yang ada nombor dulu. Tali boleh juga. Okey, tali cikgu tulis belah kanan. Tali. Ada lagi tak selain pembaris? Yang ni pembaris biasa kan. Lagi satu kita panggil dia pembaris kayu kat sekolah tu. Pernah jumpa tak yang cikgu yang panjang? Cikgu pegang mengajar kat depan tu. Dengar sini, tengok depan. Cikgu guna pembaris panjang tu. Pembaris panjang tu pun boleh. Pembaris panjang tu ukuran dia adalah 1 meter. Pembaris panjang lah, cikgu tulis pembaris panjang. Pembaris panjang tu, pembaris kayu tu, satu pembaris tu kita ukuran dia adalah 1 meter. So kalau pintu dia sesuai menggunakan unit meter. Okay. Sorry. Ada call pula. Okay. So pembaris untuk benda yang kecil-kecil macam pemadam. Pembaris panjang yang pembaris kayu kat sekolah cikgu guna tu, dia unit meter. Dia lebih sesuai untuk kita ukur benda-benda yang lebih besar lah. Okay. Ataupun kawan awak cakap, pita pengukur. Betul? Tahu tak pita pengukur ni yang mana? Pita pengukur ni ada 2 juga. Satu yang mak-mak awak nak ukur badan, nak jahit baju tu. Yang tu pun pita pengukur. Yang kita nak tengok pinggang awak besar mana, tangan awak besar mana. Itu pun kita panggil pita pengukur. Lagi satu pita pengukur yang lebih panjang, yang ayah ataupun pakcik-pakcik buat untuk buat rumah tu. Ingat tak yang warna kuning tu? Bila kita tekan tu, zup, dia boleh jalan sendiri tu. Pita pengukur tu pun boleh digunakan untuk ukur objek yang lebih besar. Macam pintu, meja, benda-benda yang lebih besar lah. Lagi selain benda tu ada lagi tak? Kalau cikgu, kalau saya nak ukur guna benang boleh tak? Boleh. Guna kertas boleh tak? Boleh. Tapi kalau awak menggunakan tali, benang, kertas,
Okey, alat-alat ni lebih sesuai digunakan untuk objek yang bengkang-bengkok. Kalau yang straight boleh pakai pembaris terus. Yang ni lagi sesuai untuk yang bengkang-bengkok. Contohnya, awak nak ukur cincin. Pernah tak dengar? Mak awak nak pergi beli cincin ni tapi tak tahu jari dia besar mana. Dia ukur guna benang, guna kertas, boleh. Lepas guna tali, benang ataupun kertas tu, lepas kita ukur guna ni, kita kena suaikan dengan pembaris. Nak tengok ukuran dia besar, panjang mana. Okey, yang ni lebih sesuai untuk objek yang kita panggil dia geometri lah. Yang fleksibel. Okey, dia tak straight. Okey, so ini alatan-alatan yang awak boleh guna. Kenapa cikgu ajar ni dulu? Sebab contohlah, mak awak kata, adik, pergi ambil sat pita pengukur. Ni ibu nak ukur pinggang kakak ni besar mana. Sekejap ibu nak cari baju dekat kakak. Awak pun pergilah ambil pita pengukur. Sekali awak ambil pita pengukur yang buat rumah tu. Tak ke mengamuk mak awak? So kita kena pilih alat pengukur yang sesuai bergantung kepada benda apa yang kita nak ukur. Baru dah lebih mudah. Okey? Okey. Allah. Okey, sekarang baru kita nak tengok pertukaran unit. Apa unit yang terlibat dalam panjang ni? Okey. So, nak senang, cikgu suruh awak hafal ayat ni. Kami murid cemerlang matematik. Buat apa ni? Ni matematik tahun 4, 5 dan 6. Bab 5. Kita nak tengok pertukaran unit untuk panjang. Okey, benda apa ni cikgu? Kami murid cemerlang matematik ni. Ini adalah urutan unit yang kita ada dalam unit panjang ni lah. Macam kami. Kami merujuk kepada kilometer. Nampak dah. Murid, M. M untuk meter. Okey. Cemerlang, cm. Betul. Dan matematik, mm. Kenapa cikgu suruh hafal ayat ni? Sebab bila awak hafal ayat ni, dah susun cantik-cantik dah urutan dia. Daripada unit yang lebih besar, kecil sikit, kecil lagi kecil. Ini cikgu dah susun dah ikut urutan. Okey? Okey, yang pertama, km, kilometer. Selalunya kita guna untuk jarak lah. Macam daripada rumah awak nak balik kampung, jauh. So, perjalanan itu kita guna kilometer. Okey, daripada kilometer, kita nak tukar unit menjadi meter. Anak panah dia bergerak ke kanan. Kena darab 1000. Okey, manakala meter nak tukar kepada sentimeter pun anak panah dia bergerak ke kanan. Darab dengan 100. Kenapa 100 pula cikgu? Iyalah, ni kan unit dia kecil sikit. Tadi 1000, ni 100. Ni mm cikgu. Mm lagi kecil kan? Darab 10. Sebab tu tadi cikgu suruh hafal urutan ni sebab cikgu dah susun comel dah. Besar 1000, sederhana 110. Kalau awak tak susun, cm duduk kat depan, kilometer kat belakang, meter kat belakang. Nanti awak tak ingat nak tukar unit tu. 1000 ke 100 ke 10. Okey. So, susun comel-comel macam ni. 1110. Dah senang. Okey, ni kalau kita nak berubah ke kanan dia, darab. Kalau kita nak berubah ni daripada milimeter nak pergi tukar jadi besar sikit, kena bahagi. Bahagi berapa? Atas ni darab 10 kan? Tiru dia. Bahagi 10. Sama juga yang lain. Sentimeter nak tukar kepada meter, bahagi juga. Anak panah ke kiri, bahagi. Tiru atas ni. 100. 100. Yang ni pun sama. Bergerak ke kiri, kiri pusing. Bahagi. Tiru atas. 1000.
Ini pertukaran unit untuk panjang. Ada kilometer, meter, sentimeter, milimeter. Macam mana nak ingat urutan ni? Kami murid cemerlang matematik. Amin, insyaAllah. Semoga betul-betul cemerlang awak ni. Bila hari-hari dia cakap kami murid cemerlang matematik, insyaAllah dia jadi doa. Okay. So, nanti dah pandai betul-betul. Okay, boleh? Okay, cikgu nak awak salin dulu yang ni sebelum cikgu tunjuk contoh soalan. Soalan macam mana dia boleh tanya awak ni? Kalau yang melibatkan pertukaran unit ni. Okay, cikgu mulakan soalan yang lebih mudah lah. Asas dulu, cikgu ambil soalan ni daripada buku darjah 4. Okay, sudahkah? Dah? 3, 2, 1. Ting! Dah salin? Dah. Okey, jom kita tengok contoh soalan. Contoh soalan yang pertama. Katakanlah, cikgu bagi dekat awak 100 mm. Cikgu nak awak tukarkan menjadi cm. So, bila tengok soalan, awak tengok unit dia dulu. Yang ni mm. Yang ni cm. Okay, mm nak pergi cm. Okay, jom kita tengok pertukaran unit tadi. mm belakang sekali. Dia nak pergi dekat cm kan? Nak kena ikut jalan mana? Ikut jalan bawah. Nampak tu anak panah? Nak pergi cm, ni jalan dia. Boleh tak lalu ke atas? Tak boleh. Anak panah dia belah lain. So, kena ikut jalan bawah. Bahagi 10. Betul? Jadi 100. Kalau kita bahagi 10, maksudnya kita buang sifar 1. Macam mana cikgu? Okey, kalau 100, bahagi 10. Maksudnya kita buang sifar 1, awak akan dapat 10 cm saja. Macam mana? Okey, katakanlah cikgu buat bentuk lazim. Dalam sifir 10, ada tak nombor 10? Ada nombor 1, cikgu. 10 kat sini. Tolak. Ni bawa turun sifar. Sifar dekat atas, sifar dekat bawah. Lah cikgu, 10. Jadi kalau bahagi, kita buang kosong. Kalau darab, kita tambah kosong. Okey? Hanya nombor-nombor yang melibatkan ada banyak kosong ni lah. Okey, boleh? Okey, jom kita tengok contoh yang kedua pula. Ingat, darab tambah kosong, bahagi, buang kosong. Kalau ada kosong banyak-banyak ni. Kalau cikgu nak tukar kepada okey. 20,500 meter, cikgu nak awak tukarkan menjadi kilometer. 20,500 meter, cikgu nak awak tukarkan menjadi kilometer. Kalau tunjuk teknik potong sifar boleh? Boleh. Yang ni cikgu tunjuk macam mana dapat. Kalau awak nak buat macam ni pun boleh. Bahagi 10 kan? Potong sifar. Tinggallah 10 pun boleh. Ataupun awak nak gerakkan. Kan kalau nombor 100, dia tak ada titik kan? Titik dia dekat belakang. Awak gerakkan ke sini. So, boleh potong 1. Nak buat macam ni boleh? Macam ni boleh? Macam ni pun boleh. Dalam matematik, cara apa pun diterima. Janji awak dapat jawapan. Janji cikgu tahu. Dia guna cara ni. Boleh. Boleh je mana pun. Okay? So, ni. Soalan yang kedua tadi. 20,500 meter nak tukar kepada kilometer. Bahagi 1,000 cikgu. Betul? Okay. Meter nak tukar kepada kilometer. Bahagi 1,000. Okey. Cikgu cakap tadi kalau bahagi buang kosong kan? 1,000 ada 3. So nak buang 3 kosong. Alamak tak cukup. Kalau tak cukup nak buat macam mana ni? Okey, kita buat macam ni. Kita guna cara yang belakang ni lah. Cara titik. Okey, kalau 20,500. Okey, nombor ni tak ada titik kan? Kalau nombor tersebut dia tak ada titik, maksudnya titik dia dekat mana? Titik dia dekat belakang. Ni titik lalat dia.
Lalat dekat belakang. Sebab tu kadang-kadang tak nampak. Okey. Soalan ni tadi daripada meter nak pergi kilometer kena bahagi 1000 kan? Kalau bahagi 1000, dia bergerak ke kiri. Bergerak ke kiri. 1000 ada berapa sifar? 1, 2, 3. Ada 3 sifar cikgu. Jadi, titik kita ni kena bergerak ke kiri 3 kali. 1 masuk celah-celah tu 1. 2 masuk celah tu pula. Okey, 3 masuk celah tu. Tang. 3 kali je kita gerak. Sebab apa? Sebab 1000 ada 3 sifar kan? Kenapa kita gerak ke kiri? Sebab bahagi. Kalau darab, gerak ke kanan. Okey, sekarang jawapan kita nak tulis apa ni cikgu? Tadi titik kat belakang sepatutnya awak dah ubah dah titik pergi sini. Jadi awak akan dapat macam ni. Titik dia dekat sini. Awak dapat macam ni. Betul tak? Betul cikgu. Okey, untuk nombor perpuluhan, kalau dekat belakang ni ada sifar, awak tak tulis sifar ni pun tak apa. Nilai dia masih lagi sama. Okey, kalau awak nak tulis macam ni pun boleh. Awak tak mau tulis nilai sifar dekat belakang ni pun boleh. Sebab untuk nombor perpuluhan, sifar dekat belakang tak tulis pun tak apa. Dia masih lagi membawa jawapan yang sama. So, nak tulis macam ni pun betul. Boleh. Unit jangan lupa. Kilometer. Teng. Dah siap. Boleh? Okey, kita gerakkan titik dia dah jadi macam ni. Cikgu, saya nak tulis macam kat atas ni boleh tak? Boleh. Sifar dekat belakang tu tulis pun boleh, tak tulis pun tak apa. Kalau awak tak tulis, nampak macam pandai sikit. So cikgu buang. Okey, soalan yang ketiga. Katakanlah cikgu bagi soalan lain pula. Okey, soalan ni cikgu nak awak buat. Ni senang. Okey, cikgu bagi kat awak 22,000 meter tukarkan menjadi kilometer. 1 minit daripada sekarang. Berapa jawapan dia? Teng, teneneng, teng, teng, teneneng, teng, teng, teneneng, teng, teng. 22 kilometer. Betul! Kan tadi cikgu cakap bahagi 1000 kan? Bahagi 1000 maksudnya buang 03. Ni ada 3 kosong. Okey, buang. Tinggallah 22 kilometer. Kenapa kita tak gerakkan titik cikgu? Boleh juga. Macam ni tadi, kenapa kita tak buang kosong? Sebab tak cukup 3 kosong. Sebab tu cikgu gerakkan titik. Yang ni, 3 kosong cukup cikgu. Buang 3 tu. Tinggal ni. Dah siap. Teng. Selalunya soalan yang tukar-tukar direct macam ni dikeluar kat objektif. Okey, kalau kat subjektif, kena tunjuk jalan kerja lah. Boleh buat jalan kerja macam ni. Dah laju dah tu. Okey. Sekarang kita nak tengok soalan melibatkan operasi pula. Nak tengok boleh tak? Okey, soalan yang keempat. Kalau cikgu bagi macam ni. 8 cm 4 mm tambah 1 cm 9 mm. Berapakah jawapan anda? Ding-ding-ding. Sorry, baru masuk cikgu nak tengok formula boleh? Tak ada formula pun. Yang ni je pertukaran unit dia. Cekik. Takat gambar. Screenshot. Cekik. Dah. Okay. Alright. Cikgu esok exam mat. Ya tahu. SPM ya. All the best. Okay. So, untuk yang ni pula. 8 cm 4 mm tambah 1 cm 9 mm. Cikgu nak jawapan dalam berapa cm, berapa mm. Maksudnya cm pun cikgu nak, mm pun nak. Ni boleh pakai untuk sekolah rendah kan? Iya, memang saya ajar sekolah rendah pun yang sekarang. Matematik tahun 4, 5 dan 6. Okey, bila dapat soalan macam ni awak tengok soalan bagi cm, mm. Tambah cm, mm. Jawapan pun dia nak cm, mm. Boleh, senang.
So macam mana ni? Awak boleh buat bentuk lazim macam biasa. Okey? Ataupun nak bagi comel sikit, cikgu buat macam ni. Duduk kat rumah masing-masing. Rumah yang pertama kat sini rumah CM, yang ni rumah MM. Nak buat macam ni pun boleh. Nak buat bentuk lazim macam biasa pun boleh. Okey, 8 cm 4 mm. Okey, cikgu tulis. 8 cm 4 mm, tulis kat rumah dia macam tu. Tambah 1 cm 9 mm. Tambah 1 cm 9 mm. Okey, tambahlah. 4 tambah 9, 13. Okey, 13. 8 tambah 1, 9. Op. Kenapa? Ingat. Okey, 1 cm berapa mm? 1 cm tadi berapa mm ni? Cm nak pergi mm. 10. Cuba awak tengok dekat mm ni, milimeter. Lebih 10 cikgu. Disebabkan dia lebih 10, tolak 10 dekat sini, bagi dekat sini 1. Macam tu. So, awak dapatlah kat sini balance dia 3. Okey, bawah daripada 10 comel dah cikgu. 9 tambah 1, 10. Jadi macam mana nak tulis ni? Jawapan awak tulis macam ni. Ni 10 apa? 10 cm. 3 mm. Dah siap. Okey, cara ni awak boleh gunakan kalau soalan bagi cm, mm, cm, mm, jawapan pun nak cm, mm. Boleh buat macam ni. Okey, tapi kalau soalan suruh dia nak jawapan dalam cm saja ataupun mm saja, yang tu kita kena tukar lah. Okey, yang tu kita tengok saja soalan macam lain pula. Okey, boleh yang ni? Teng 10 cm 3 mm. Betul. Ni tarik bawah sikit. Macam tu. Okey, soalan yang kelima. Kalau tak faham dekat mana-mana boleh tanya ya. Okey, seterusnya kalau cikgu bagi besar sangat ke? Kecil sikit. Okey. Kalau cikgu bagi kali ni cikgu nak nombor yang besar sikit. 30 kilometer 120 meter tambah 41 kilometer 290 meter. Cikgu nak jawapan awak berapa kilometer, berapa meter. Lebih kurang macam tadi. Soalan bagi kilometer dengan meter, jawapan pun nak kilometer dengan meter. So boleh buat cara tadi. Cuba awak selesaikan dulu. Dapat jawapan berapa? Mula-mula ingat buat rumah dulu. Sini rumah kilometer. Ini rumah meter. Yang kilometer tulis dekat kilometer. Meter tulis dekat meter. Tambah. Kilometer 41. Meter dia 290. Macam tu. Okey. Kemudian selesaikan. Sifar. 9 tambah 2, 11. 1 sini, 1 bagi kat sini jadi 4. Okey, belah ni pula. Sifar tambah 1, 1. 3 tambah 4, 7. Okey, dah siap ke? Okey, sabar. Kita check dulu. Meter dengan kilometer. 1 kilometer sama dengan berapa meter ya? Kilometer nak pergi meter. 1000. 1000. Cuba tengok dekat rumah belakang ni. Lebih tak 1000? Kalau lebih kita kena tolak macam tadi. Kalau lebih. Yang ni baru 400 cikgu. Tak sampai 1000 lagi. Kalau dia tak sampai, dah siap. Tak perlu tolak dah. Dah siap. Macam mana tulis? 81 kilometer.
Bukan, 71 lah. Cuba kira betul-betul. 71 kilometer, 410 meter. Okey. So nak tulis macam mana ni? Last kali jangan lupa, 71 kilometer. 410 meter. Dah siap. Okey, cara ni boleh digunakan kalau soalan bagi kilometer dengan meter, jawapan pun nak kilometer dengan meter. Boleh buat rumah macam ni. Okey? Boleh? Kena kira betul-betul. Mama dia masuk monitor cikgu. Oh. Cepat. Buat betul-betul. Kira betul-betul. Ni Mama tengok ni. Jaga. Terima kasih Mama. Join juga. Okey. Boleh? Ingat. Dua ni cara kalau kita guna. Kalau soalan bagi unit kilometer dengan meter. Jawapan pun kilometer dengan meter. Sama macam tu. Boleh guna cara ni. Okey. Kalau cikgu bagi lain sikit. Okey, soalan yang ke-6. Cikgu ubah sikit. Lain sikit. Unit soalan dia bagi macam ni. 25 cm 8 mm tambah 10 cm 2 mm. Tapi jawapan cikgu tak mau macam tadi. Cikgu tak mau dalam cm dan mm. Cikgu nak jawapan dalam cm sahaja. Macam mana nak buat ni pula ni? Okey, dia ada dua cara. Cara yang pertama, sama ada awak nak kira macam ke atas ni dulu, baru tukar. Ataupun cara yang kedua, awak tukar dulu, baru tambah. Awak nak guna cara pertama ke cara yang kedua? Nak tambah dulu baru tukar ke? Tukar dulu baru tambah? Awak lagi prefer yang mana? Cara pertama, kira dulu baru tukar. Okey, jom kita cuba. Okey. Kalau cara yang pertama, kita kira dulu. Maksudnya ni tambah dengan ni, kita buat cara macam kat atas ni tadi. Okey, kita buat rumah cm mm. Kira lah macam tadi tu. Cuba kira dapat berapa? 25 cm 8 mm. Tambah 10 dengan 2. Okey, tambah dulu. Awak dapat berapa? Cuba awak selesaikan. Jangan lupa, dah dapat jawapan nanti check. Lebih ke tak lebih tu? Sebab yang ni kita guna cara pertama. Okey, nanti kita cuba untuk cara kedua pula. $35 cm 10 mm. Okey, jangan lupa check. Assalamualaikum. Jangan lupa check. cm nak pergi mm. Berapa ya? cm nak pergi mm. 10. Lebih tak 10 tu? 10 lah cikgu. Lebih. Bagi kat sebelah tu. Dia dah sampai 10 dah tu. Maksudnya lebih. Kalau kurang daripada 10 tak apa. Jawapan dia jadi 36 km. Km? cm. Okey. 36 cm. Okey, pandai. Okey, jom kita cuba. Sini 10. Sini awak akan dapat 35. Oops. cm, mm 10. Lebih 10. Jadi, tolak 10 dekat sini. Tambah 1 dekat sini. Macam mana cikgu nak tahu ni cikgu? Dia lebih ke tak lebih? Awak tengok ni. cm, mm. cm, mm 10. So lebih tak 10 tadi? Lebih. Kalau dia kalau m kepada cm tengok 100. Lebih tak 100? Kalau mula-mula tadi tu km ke m. 1000. Lebih tak 1000? Macam tu. Okey. So ni 10 lebih. Jadi 10 tolak 10 habis. Dah tak ada apa-apa dah kat sini. Ataupun nak tulis sifar pun boleh. Sini tambah awak akan dapat 36. So 36 apa ni? Jawapan dia 36 cm.
Dah jadi 36 cm dah. Maksudnya kita tak payah tukar lah. Betul. Kebetulan untuk soalan ni, jawapan dia tak ada mm. So, terus je tulis jawapan dia kat sini. Tapi, kalau ada mm kat sini, kita kena tukar pula. Okey, macam mana? Sat. Okey, yang ni, so jawapannya yang ni lah dah. Siap. Cikgu cuba buat tolak. Boleh. Kejap ya. Cikgu nak cari soalan yang melibatkan kena tukar pula. Okey. Yang ni dia tak kena tukar tapi dia kena pinjam. 8 cm, 7 mm. Silap lah. Sorry. 15 cm tolak 8 cm, 7 mm. Macam ni. Okay, 15 cm tolak dengan 8 cm, 7 mm. Okay, macam mana nak buat ni? Yang ni cikgu masih lagi nak jawapan dalam berapa cm, berapa mm. So, kalau nak jawapan 2, soalan pun ada 2, kita buat rumah kat dia. Okay, buat rumah kita. Rumah kita ada cm dan juga mm. 15 kat sini. Tolak 8 cm, 7 mm. Okay. Siapa nak tolak 7 ni? Angin? Hilang. Tak boleh. Kalau tak ada apa-apa nombor dekat atas ni, maksudnya ada sifar. Boleh tak sifar tolak 7? Pinjam kat cm. Betul? Okay, kita pinjam dekat cm ni. Assalamualaikum cm. Nak pinjam 1 boleh? Boleh. So, cm dah tinggal 14 je. Kita pinjam 1 cm je. Tapi, ingat, 1 cm bersamaan dengan berapa mm? Kita pinjam dekat rumah cm. Bila kita bagi dekat mm, dia kena bertukar jadi mm. 1 cm berapa mm? 1 cm ada berapa mm? 10. Jadi kita tak bagi kat dia 1. Kita bagi kat dia 10. cm. Nah, ambil 10 kat hang. So, sekarang mm dah ada 10. Okey, cikgu kenapa cikgu tak tulis 1 je kat depan dia? Sebab cikgu tak nak awak biasakan macam tu. Sebab kebetulan yang ni, yes, dia jadi 10. Tapi kalau soalan unit lain nanti, dia akan berlainan. Okay, that's why cikgu potong terus. Cikgu tulis 10. Okay, sekarang dah boleh tolak kan? Boleh. 10 tolak 7, tinggal 3. 14 tolak 8, awak akan tinggal 4. Betul tak? Enam, cikgu. Macam mana dapat 6? Cikgu cuba nak ajar awak. Kalau nombor belas-belas macam ni, tolak. Terus tolak je. Tak perlu pinjam-pinjam. 4 cm, 3 mm. Tu dah ada orang salah tu. Assalamualaikum. Bukan 4 cm. Bukan 4 cm. Ni salah ni. 4 cm ke ni? Assalamualaikum. Bukan. Salah. 14 tolak 8. 6. Okey, 14 tolak 8. Okey, macam mana nak tolak tanpa pinjam? Sebab dia belah-belah je. Kalau 20 ke 30 ke, bolehlah kita pinjam. Kalau yang ni 14. Kalau kita pinjam pun jadi 14 juga. Boleh tolak terus. 4, 5, 6, 7, 8. So, tinggal lagi 6. Okey, so jawapan awak dapatlah 6 cm, 3 mm. Okey? Boleh? Ni senang je.
Okay, kalau cikgu nak bagi awak tolak 3 angka pula boleh? Cikgu kasi up sikit level dia. Soalan yang ke-8. Okay, yang ni cikgu bagi awak masa selesaikan dulu. Cikgu nak jawapan je. Lepas tu baru kita bincang. Okay, 50 kilometer, 890 meter, tolak 11 kilometer, 600 meter, tolak lagi. Ni tolak lagi. Tolak 20 kilometer, 100 meter. Cikgu nak jawapan awak berapa kilometer, berapa meter. Cuba selesaikan. Ding ding ding. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Sama je. Kalau takut nak tolak 3, tolak 2 dulu. Okay, tolak 2 dulu, dapat jawapan baru tolak lagi 1. Buat macam tu lagi selamat lah. Lebih terjamin keselamatan dia tu. Cikgu live juga tak malam? Malam ni insyaAllah ada. Okay, pukul 10 malam. Malam ni cikgu buat matematik tingkatan 3 bab 2 bentuk piawai. Malu ni kalau jawapan Mama salah, jawapan anak betul. Mama kena tunjuk kita lagi hebat, Ma. Okay. So, bila dapat macam ni, nak selamat, ambil ni, tolak ni dulu. Dapat jawapan nanti baru tolak. Kalau awak tolak 3 terus, boleh. Tapi, chances untuk careless tu sangat tinggi. Okay, cepat. Soalan saya ambil dekat sini. So, siapa yang dah dapat jawapan tu, cuba tengok. Ada tak jawapan, pilihan jawapan kat situ? A, B, C, D. So, siapa dah siap, boleh bagi tahu saya. Jawapan awak yang mana satu? B. B, cikgu. 19 km, 190 meter. B. Semua dapat B. Okay, jom kita tengok betul tak hampa punya B tu. Alright, okay. So, bila dapat soalan macam ni. C, cikgu. Ada orang dapat C lah. Tak apa. Kita pun tak tahu lagi. B ke C jawapan dia. Okay. Jom kita check jawapan. Alright, okay. First, bila dapat soalan macam ni, ada 3 sebutan dekat sini. Kita buat yang 2 yang pertama dulu. Kilometer dengan meter kan, kita buat rumah dekat dia. Kilometer dengan meter. 50 kilometer, 890 meter. Tolak dengan geng yang kedua dulu. 11 dengan 600. Okay, sifar tolak sifar. 9 tolak sifar 9. 8 tolak 6 2. Sifar tolak 1 tak boleh. Pinjam sini tinggal 4. Sini 10. 10 tolak 1 9. 4 tolak 1 3. Okay. Yang ni baru settle ni tolak ni. Ada seketui lagi kita tak tolak. Okay, sambung. Tolak 20 kilometer, 100 meter. Cikgu jawapannya B. Tukar pula. Okay, sifar tolak sifar. 9 tolak sifar 9. 2 tolak 1 1. 9 tolak sifar 9. 3 tolak 2 1. Okay, dah siap ke? Okay, dah. Jangan lupa check dekat belakang ni. Kilometer nak pergi meter. Kilometer nak pergi meter. Kilometer, meter. Kilometer pergi meter. 1000. Sini, tak cukup. So, tak lebih. Okay, so tak payah buat apa-apa. So, jawapan awak dah siap. 19 kilometer.
190 meter. Yang mana satu jawapan dia tadi? B, betul. 19 kilometer, 190 meter. Betul. Nasib baik dia sempat betulkan jawapan dia. Kalau tidak tadi seorang-seorang dia je jawab C. C ni 20 kilometer. Nasib baik. Okey, jom kita cuba lagi satu lah soalan. Okey, soalan yang seterusnya ni. Kalau cikgu kasih up sikit lagi level. Cikgu nak bagi soalan darab. Boleh tak? Darab. Kita nak tengok. Kalau soalan darab, dia bagi macam mana pula? Kenapa tiba-tiba cikgu bisik? Suspense sikit. Okey. Soalan yang ke-9. Kalau cikgu bagi darab. Okey. 6 darab 9 cm 8 mm. Cikgu nak jawapan dalam cm dan mm. Macam mana tu? Maaf tanya ni bab berapa cikgu? Matematik tahun 4, 5 dan 6 bab 5. Panjang, jisim dan isi padu cecair. Tapi hari ni saya fokus panjang je. Boleh saya cuba? Boleh. Awak cuba kira. Disebabkan tengok soalan dia cm, mm. Jawapan pun nak cm dengan mm. Oh, maksudnya kena buat rumah. Buat rumah dekat dia. cm, mm. 9 dengan 8. Darab dengan 6. Okey, 6 letak je lah kat bawah ni. Graf fungsi cikgu. Tak nak. Persamaan linear cikgu. Dah. Okey. Okey, jom kita darab 8 darab 6. 8 darab 6 berapa cikgu? Saya tak ingat lah. Kalau awak tak ingat 8 darab 6, apa kata awak darab dengan 5 dulu? 8 darab 5, 40. 40 tambah lagi 8, awak dapat 48. Oh, boleh ke macam tu cikgu? Boleh. Sifir 6 awak tak ingat. Sifir 5 saya ingat cikgu. Kan sifir 5 dengan sifir 6 sebelah-sebelah? 8 darab 6 tak ingat. 8 darab 5. 8 darab 5, 40. Tambah 8 lagi sekali nak bagi jadi 6. Jadilah 48. Okey. Lepas tu 9 pula. 9 darab 6. 9 darab 6 pun tak ingat cikgu. 9 darab 5. 9 darab 5 awak akan dapat 45. 45 tambah lagi 9. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. Oh, betul lah cikgu. So awak dapat macam ni. Okey, ini ke jawapan dia. Sabar. Jangan lupa kalau ada dua ni kita kena check rumah dia lebih ke tak lebih. cm dengan mm. cm dengan mm jiran dia. cm mm 10. 10. cm mm 10. Lebih tak 10? Lebih cikgu. Berapa kali lebih ni? Berapa kali lebih ni? 10, 20, 30, 40. Dia lebih 40 cikgu. Weh, banyak betul. So lebih 40 kita tolak 40. Ada 4 kali 10 kat situ. Tolak 40. Ni tolak 40 kan? Sebelah kiri ni awak tambah 4. Kenapa tambah 4 cikgu? Sebab kan 1 cm sama dengan 10 mm. 10, 20, 30, 40. 40. Maksudnya 4 mm lah. 4 cm lah. So kat sini bagi 4. Kat sini tolak 40. Jadi awak akan dapat sini lebih 8. Sini awak akan jadi 58. Jadi inilah jawapan akhir kita. 58 cm 8 mm. Dah siap. Boleh faham tak this one?
Ataupun kalau siapa yang tak mahir, kalau siapa yang tak faham macam ni, kalau saya ajar yang tak faham lagi, kan tadi lebih macam ni kan? Tadi lebih macam ni kan? Okey. cm nak pergi mm 10. cm, mm 10. So, tolak 10 dulu. Dapat 38. Lebih lagi. Tolak 10 lagi. Dapat 28. Lebih lagi. Tolak 10. Awak akan dapat 18. Tolak lagi. Awak akan, apa saya tulis ni? Tolak 10, awak akan dapat 8. Dah tak lebih dah. So macam mana ni cikgu? Awak cuba tengok berapa kali awak tolak 10 tadi. 1, 2, 3, 4. Awak tolak 4 kali 10 tadi. So, dekat sini tambahlah 4. Sebab tu awak dapat kat sini 58. Okay, sebab itulah jawapan kita 58 cm, 8 mm. Dah siap. Tang, 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 tang. Okay. Okay, cikgu bagi satu soalan dekat awak, tapi yang ni awak cuba sendiri, okay? Cikgu tak bincang dah. Dah pukul 5 dah, tak sempat dah. Okay. Awak cuba yang ni. Cuba. Ambil soalan ni, 7 darab 3 kilometer 450 meter. Nak screenshot pun boleh. Nanti boleh tengok jawapan dia yang mana satu. Ada tak dekat pilihan jawapan tu? Awak boleh screenshot, nanti awak cuba. Cikit. Dah. Okey, disebabkan soalan dia bagi kilometer dengan meter, jawapan pun semua kilometer dengan meter. Maksudnya kita kena buat dalam rumah. Jangan lupa lukis rumah dia. Okey, yang ni awak cuba sendiri nanti. Dah. Okey, so hari ni kita buat apa? Hari ni, apa yang kita belajar tadi ialah panjang. Cikgu baru fokus dekat panjang. Okey, dalam bab 5 ni, awak ada 3 unit. 3 ukuran. Panjang, jisim dan isi padu. Panjang ni untuk jarak ataupun kelebaran. Jisim untuk berat. Isi padu cecair untuk air lah. Kita nak ukur air kita sikit ke banyak dalam unit liter dan mml. Tapi hari ni cikgu fokus panjang dulu. Sebab panjang dia ada 4 unit. Manakala jisim dan isi padu cecair ada 2 unit je satu tu. So yang ni macam mana nak ingat tadi cikgu cakap? Kami murid cemerlang matematik. Amin. Cemerlang. Macam tu. Okay. Kami KM. M murid, CM cemerlang, matematik MM. So, bila awak ingat yang ni, dia dah susun comel-comel dah macam tu. Bergerak ke kanan, darab. Gerak ke kiri, bahagi. Dah siap. Darjah 1, 2, 3 cikgu ada ajar ke? Tak ada. Saya fokus dekat peralihan je. Darjah 4, 5, 6. Sebab nanti dia nak masuk sekolah menengah. Form 1, Form 2, Form 3. Sebab nanti dia nak masuk menengah atas. Itu je cikgu ajar. Dia dapat jawapan dah. 25 km, 50 meter. 25 km, 50 meter. Tapi tak ada dekat pilihan jawapan. Mana ada 25 km kat sini? Ayo. Ayo. Mana ada 25 km kat situ? Cuba buat balik. B cikgu. B 24 150 B. Nanti kita cuba pula, okay? Alright, okay. So hari ni itu saja panjang. Ingat unit ni. Yang penting kalau cikgu cakap, hari ni kita belajar panjang. Ingat yang ni dulu. Kami murid cemerlang matematik. Itu yang paling penting awak kena ingat. Okay, yang pengiraan dia lebih kurang sama saja untuk tambah tolak darab bahagi dan sebagainya. Itu lebih kurang je. Okay, so itu saja untuk hari ni. Lepas tu insyaAllah malam ni cikgu buat matematik tingkatan 3
bab 2 bentuk piawai. Okay, insyaAllah esok insyaAllah sempat kot. InsyaAllah kalau ada nanti esok, cikgu sambung untuk GSIM pula esok. Okay? Esok pukul 4 petang, kita buat GSIM pula. Kilogram dan gram. Soalan dia lebih kurang macam ni. Unit dia tu yang penting. Alright, so itu saja untuk hari ni. Terima kasih yang join. Semoga ilmu yang cikgu sampaikan hari ni bermanfaat kepada awak. Dan awak boleh sampaikan kat orang lain. Barulah sama-sama kita dapat pahala kan? Terima kasih cikgu. Allah balas cikgu dengan kebaikan. Amin. Amin insyaAllah. Terima kasih cikgu. Sama. So itu saja. Kita jumpa lagi esok. Iya. Esok pukul 4 petang juga sama. Okay? Terima kasih cikgu. Sama. So jom kita jumpa lagi minggu depan. Esok. Dengan malam ni. Okay? Assalamualaikum.